Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Raja Yong Zaria binti Raja Badaruddin. Awak boleh panggil saya Cikgu Yong. Saya akan ajar awak subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Selamat berkenalan. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini awak akan belajar subjek pendidikan jasmani tahun 6 di bawah tajuk Gimnas Idola bersama dengan cikgu. Dan kelas yang terlibat dalam kelas cikgu hari ini ialah kelas 6 Cepaka dan juga 6 Kenanga. Jadi cikgu harap awak semua berada dalam keadaan sihat, juga bersedia untuk mengikuti sesi pembelajaran hari ini. Okey, cikgu akan memberi sedikit pengenalan tentang gimnastik. Gimnastik ialah pergerakan, latihan fizikal dan senaman yang meningkatkan kekuatan otot. Apabila kita bercerita tentang latihan fizikal, maksudnya aktiviti ini melibatkan penggunaan tenaga. Selain itu, untuk meningkatkan kekuatan otot, di sini kita tertumpu kepada otot tangan dan juga kaki. Tetapi, bahagian-bahagian otot lain juga perlu berada dalam keadaan yang sihat dan kuat supaya pergerakan yang kita lakukan dalam gimnastik ini dapat dilakukan dalam keadaan yang betul dan juga selamat. Kemudian, pergerakan gimnastik ini terdiri daripada yang senang, contohnya seperti berlari, berjalan, melompat dan juga pergerakan yang lebih kompleks iaitu lebih sukar seperti menghambur tangan, melakukan putaran roda ataupun salto hadapan dan juga belakang. Okey, awak boleh tengok hambur tangan di bahagian bawah ni ada kartun yang menunjukkan lakuan hambur tangan dan juga gambar di sebelah kanan itu ialah salto hadapan. Okey, pergerakan gimnastik ini boleh dilakukan sama ada dengan menggunakan alatan, di atas peralatan ataupun tanpa alatan. Jadi ada 3 cara lakuan untuk pergerakan gimnastik ini. Okey, cikgu kenalkan dahulu ada Ratu Gimnastik negara kita iaitu Farah N. Abdul Hadi. Okey, beliau telah berjaya menamatkan kemarau 16 tahun kumpulan ataupun pasukan gimnas negara kita untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik. Okey, dan Sukan Olimpik tersebut ialah di Tokyo yang patutnya berlangsung pada tahun lepas tetapi ditangguhkan kepada tahun ini berikutan pandemik. Namun begitu, masih lagi belum ada satu kata putus sama ada Olimpik akan dilangsungkan ataupun tidak. Okey. So, kemudian cikgu akan menerangkan lakuan hambur beraksi secara ansur maju. Okey, ansur maju ni maksudnya perbuatan yang kita mulakan dengan aktiviti yang lebih mudah kepada aktiviti yang lebih sukar supaya murid dapat menguasai kemahiran tersebut dengan baik. Jadi, untuk menghambur ini kita bermula dengan kemahiran yang pertama ataupun ansur maju yang pertama itu menghambur tanpa menggunakan papan anjal. Lakuan ini lebih kepada seperti melakukan lompat jauh berdiri. Okey, untuk perlakuan hambur tanpa papan anjal ini kita bermula dengan hanya melangkah ke hadapan dengan satu langkah. Kemudian murid fleksi lutut. Fleksi ini maksudnya kita membengkokkan sedikit lutut dan menggunakan daya yang ada untuk menghamburkan badan ke hadapan. Kemudian murid perlulah mendarat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki. Okey, semasa lakukan pendaratan, murid perlulah fleksi lutut maksudnya jatuh ataupun mendarat dengan membengkokkan sedikit lutut, kemudian mengangkat tangan lurus ke hadapan supaya lebih stabil. Setelah itu barulah murid berdiri tegak. Okey. Kemudian barulah kita akan menggunakan papan anjal untuk melakukan aksi hamburan. Kalau nak tahu papan anjal tu macam mana, boleh tengok gambar yang cikgu sediakan di bahagian bawah. Kemudian yang kedua, kita akan menghambur di atas papan anjal. Kalau yang tadi kita hanya berjalan ataupun bergerak selangkah, tetapi apabila menggunakan papan anjal, murid perlu berlari kemudian melompat di atas papan anjal. Dan lompatan itu perlulah melonjak dengan menggunakan kedua-dua belah kaki secara serentak supaya dapat menghambur dengan baik. Ketika menghambur, tangan perlulah diayunkan ke atas dan untuk fasa pendaratan yang baik, seperti yang tadi juga perlu fleksi lutut kemudian
bawa tangan ke hadapan dan barulah kita berdiri tegak. Okey, saya harap fahamlah perbezaan dia. Terutamanya yang tadi kita tak perlu berlari, hanya melangkah, tetapi yang ni kita perlu berlari. Dan pastikan ketika melonjak, kita melonjak dengan menggunakan dua-dua belah kaki. Kemudian kita meningkatkan kadar kesukaran dengan melakukan aksi hamburan dengan melibatkan lakuan aksi badan. Okey, contohnya yang pertama sama juga fasa seperti yang ansur maju kedua. Kita berlari landas dengan kelajuan yang terkawal, kemudian melonjakkan badan dengan menggunakan kedua-dua belah kaki, melakukan aksi hamburan ketika fasa layangan ya. Maksudnya setelah kita melakukan lonjakan, kita akan melalui fasa layangan. Dan fasa itulah kita boleh melakukan gaya lompatan. Contohnya ada 3 dekat atas tu, iaitu lompat bintang dengan membukakan kedua-dua belah tangan dan juga kaki. Lompat dakap, iaitu dengan merapatkan lutut ke badan. Kemudian lompat layang. Dan cara mendarat masih lagi sama. Kita perlu fleksi lutut, bawa tangan ke hadapan, kemudian barulah berdiri tegak. Okey, jadi untuk dari fasa 1, 2 dan 3, 1 tanpa menggunakan papan anjal, yang kedua kita akan melakukan hambur dengan menggunakan papan anjal, dan yang ketiga kita melakukan hamburan bersama dengan aksi badan. Jadi cikgu harap awak nampak proses yang mana kesukaran aksi hamburan itu ditingkatkan supaya awak dapat melakukan kemahiran tersebut dengan mahir. Ini contoh yang kita boleh tengok aksi hamburan. Okey. Kemudian kita akan belajar tentang bergayut sungsang. Okey, bergayut sungsang ni kita boleh menggunakan genggaman bawah untuk memegang palang yang ada. Okey. Kemudian cara yang pertama, kita akan menggenggam palang dengan genggaman bawah. Awak boleh nampak lakuan tu yang di bahagian atas tu macam mana menggenggam bawah. Kemudian lonjak dengan ekstensi badan dan rapat kepada palang. Okey, kita lonjakkan badan kita dengan menggunakan daya menekan palang tersebut. Kemudian kita berpaut rapat dengan palang itu. Kemudian untuk lakuan putaran, kita perlu fleksi pinggang, bengkokkan pinggang dan turunkan kepala, kemudian ekstensikan kaki ke atas. Okey, maksudnya kita akan pusingkan badan kita dengan menurunkan kepala, membengkokkan pinggang. Pertamanya mesti membengkokkan pinggang, bawa badan kita ke hadapan. Okey, dan lakuan ini perlu dilakukan secara berhati-hati supaya kita tidak ataupun tidak berlaku kecederaan. Kemudian untuk melakukan putaran sempurna bahagian akhir, kita perlu fleksi semula pinggang, pusing lagi sekali badan, kemudian turunkan kaki dan mendarat kedua-dua belah kaki dan fleksi lutut. Fleksi lutut semasa pendaratan ini adalah lebih untuk kita menjaga ataupun mengawal keseimbangan semasa mendarat. Okey, untuk bergayut sungsang ini adalah sangat penting untuk murid memiliki kekuatan bahagian otot tangan. Okey, supaya genggaman kita itu mampu menampung berat badan ataupun beban badan kita. Dan yang paling penting, murid perlu ada keyakinan untuk melakukan lakuan tersebut. Okey, so penting sekali dekat sini ialah perlu ada kekuatan tangan bahagian otot, kemudian perlu mengawal imbangan badan dengan kaki ketika posisi badan songsang. Songsang ni kalau tengok yang bahagian tengah tu, yang kita menterbalikkan badan kita. Okey. Kemudian putaran 360 darjah. Okey, yang ni saya nak cakap boleh kita cuba buat dekat rumah. Contohnya awak tengah menghadap satu pintu. Okey, awak perlu berputar 360 darjah, putar, lompat dan pusingkan badan berputar, kemudian pastikan semasa mendarat awak menghadap pintu yang sama. Saya harap fahamlah, maksudnya di mana kita bermula, di situlah kita berakhir. Barulah kita dapat lompatan 360 darjah. Tetapi yang di sini kita ada menggunakan alat. Okey. So untuk permulaan,
perlu bersedia fleksi lutut. Macam biasa, kita perlu bengkokkan sedikit lutut untuk mendapatkan daya bagi melakukan lompatan. Kemudian ayunkan tangan ke atas dan langkah kedua, lonjak dengan postur badan yang lurus. Maksudnya ketika kita melompat dan sebelum melakukan putaran, pastikan badan kita berada dalam keadaan yang lurus. Jangan bengkok. Pastikan lurus, yakin lurus. Kemudian barulah kita memutarkan badan kita 360 darjah. Dan macam cikgu cakap, putaran ini perlu dilakukan sekiranya kamu menghadap satu pintu, contohnya pintu tu berwarna merah, dan semasa kamu berpusing, pastikan kamu mendarat pada arah yang sama dan pastikan kamu menghadap pintu merah yang sama. Itulah bagi menentukan kamu telah berputar sebanyak 360 darjah. Dan akhir sekali, mendarat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki. Kemudian angkat tangan, fleksi lutut dan rapatkan tangan ke sisi. Okey, fleksi lutut ni saya harap fahamlah, kita akan bengkokkan sikit lutut semasa mendarat. Dan ini adalah untuk memastikan kamu stabil ketika mendarat, untuk kawal keimbangan badan kamu. Okey, cikgu nak kongsikan beberapa alatan yang kita boleh gunakan semasa ataupun dalam sukan gimnastik ni. Contohnya bola. Okey, bola. Maaf ya, yang berlantan ni sebenarnya yang kayu-kayu ni. Nanti dalam slide cikgu akan tukar lah. Okey, tapi dalam video ni saya tak tukar lagi. So, berlantan ni awak nampak warna biru, pink, biru turquoise, kuning, purple dan juga hijau. Itu berlantan. Dan kemudian ribbon, warna merah tu, gelung yang luar, lingkaran, dan tali. Maaf, tali pun saya tak tersalah dia punya anak panah tu. Tali tu yang berwarna kuning tu. Okey, tolong rujuk slide untuk dapatkan penerangan yang lebih jelas lah. Okey, maaf ya, ada kesilapan sikit. Ralat dekat sini. Okey. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.